أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفوق لي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau An-Nasriyah, seluruh jawatan kuasa, pada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat dan seluruh hadiah-hadiah yang dirahmati lagi kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama-sama kita pada malam ini meneruskan pengajian bulanan kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama solat berjemaah pada malam ini, dan juga dapat bersama-sama kita menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati dan merahmati kita dan sentiasa memberikan kita kesempatan dalam kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah SWT. Bagi meneruskan pengajian kita pada malam ini, bersama-sama kita mulakan majlis ilmu ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Yang pertama ni kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga, baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus salih, alim-alim ulama, serta kepada dan khusus pada pengarang penyusun kitab ini dan seluruh muslimin dan muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana anhu min ulumi fi darain amin. Kita idaman penuntut pada menghuraikan yang kusut oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Tajuk InsyaAllah pada malam ni kita masuk sembahyang tarawih, sembahyang tarawih. Semua maklum lah tarawih ni. Tarawih setiap ditunaikan di bulan Ramadan, pada malam Ramadan kita disunatkan untuk melaksanakan solat sunat tarawih. Perkataan tarawih itu jamak bagi tarawihah. Tarawihah, rehah, asalnya orang Mekah bersembahyang 4 rakaat sekali berehat, pergi tawaf, lepas kembali sembahyang semula 4 rakaat dan berehat dan pergi tawaf. Demikianlah seterusnya. Dia asal nama tarawih ni sebab orang Mekah ketika itu, di Mekah lah, khusus di Mekah, di Masjidil Haram, mereka semayang
4 rakaat tarawih, kemudian mereka berhenti sekejap. Rehat tu dengan mereka melaksanakan tawaf. Kemudian mereka sambung balik 4 rakaat. Kemudian sehinggalah pada zaman Nabi 8. Jadi itulah makna tarawih. Makna dia ada dengan makna apa? Makna berehat. Rehat. Jadi kita 4 rakaat kita buat ada tazkirah. Kita rehat dengan tazkirah. Kemudian kita sambung balik. Kita boleh 4 rakaat. Kemudian kita buat witir. Ada orang yang buat terus. Terus straight. Terus. Itu asal nama. Nama cara mereka mengerjakan solat tarawih. Oleh sebab dalam sembahyang ini ada mengandungi berehat. Ada mengandungi berehat, dinamakan ia sembahyang tarawih, iaitu sembahyang berehat. Jadi bila kita buat tazkirah tu kenalah. Macam ni kenalah berehat di situ. Tapi bukan berehat tu kita pergi ngetik, ataupun kita pergi tidur sekejap, atau sembang sekejap. Kita berehat dalam erti mana kita berada di rumah Allah SWT, mendengar majlis ilmu, ataupun tazkirah, peringatan. Di dalam kitab-kitab fiqh ada menyebutkan bahawa sembahyang tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Tidak sah dikerjakan 4 rakaat 1 salam. Jadi kaedah dia dia tarawih ni paling banyak 20 rakaat. 20 rakaat. Kemudian dalam 20 rakaat tu 2 rakaat kemudian satu salam. Tak boleh buat 4 rakaat terus tu kemudian baru salam. Tak boleh, kena buat 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Kalau solat rawatib tu boleh lah, tu boleh buat 4 rakaat. Yang zuhur tu sebelum dengan selepas. Kemudian 4 rakaat solat tasbih di siang hari. Siang tu kaedahnya 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam. Dia tarawih elok buat 2 rakaat. Jadi ada masa orang nak berehat, mana rehat sekejap. Sunat dikerjakan berjemaah kerana Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah ada mengumpulkan orang ramai laki-laki dan perempuan berjemaah bagi menghayati bulan Ramadan. Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar dipanggil orang. Tarawih ni panggil orang untuk bersembahyang. Panggil lah. Tak kira lah lelaki ke perempuan je. Kanak-kanak mana berhimpun macam ni sembahyang. Sembahyang tarawih. Kalau ikut mula-mula berhimpun dalam dalam jumlah yang ramai pada zaman Sayyidina Umar. Waktunya ialah lepas sembahyang Isyak hingga terbit fajar dalam bulan Ramadan. Tu waktu itulah kita maklum waktu selepas sembahyang Isyak hingga terbit fajar dalam bulan Ramadan. Ada juga orang buat bukan tempat kita ni biasa lepas Isyak, lepas Isyak buat terus selesai. Ada tempat yang buat contohnya dia buat separuh, kemudian dibangun malam.
Dia bangun malam, dia buat separuh lagi. Dan juga disebut tarawih ni juga solat malam. Termasuk dalam qiyamul lail. Qiyamul lail sebab dia solat sunat yang dikerjakan pada malam. Mana bukan semestinya qiyamul lail tu qiyamul lail tu kena tidur sekejap baru bangun sembahyang. Itu kalau nak menunaikan solat tahajud, Tapi solat tarawih ni termasuk dalam solat qiyamul lail. Sebab mengimarahkan malam malam-malam Ramadan. Tersebut di dalam hadis bahawa Rasulullah SAW ada pernah keluar ke masjid beberapa malam dalam bulan Ramadan, iaitu malam 23, malam 25 dan malam 27 bersembahyang sunat malam, yakni tarawih, dan diikuti oleh sahabat-sahabat. Baginda sembahyang itu 8 rakaat sahaja. Lepas itu baginda tidak keluar lagi, malahan bersembahyang di rumah. Besoknya baginda bersabda kepada sahabat-sahabat, "Aku takut kamu sangka telah difardukan atas kamu sembahyang malam, yakni tarawih itu, nanti kamu lemah tak terkerjakan." Jadi asalnya Nabi buat 8 berjemaah, 8, kemudian pada bukanlah maksud kita nak berbalah 8 ke 20 ke, sebab benda ni dua-dua betul. Nabi buat 8, tapi kena ingat Nabi buat 8 ketika berjemaah di masjid, kemudian Nabi balik ke rumah, Nabi sambung. Yang buat 20 ni, yang jadikan sebagai berjemaah, yang ramai berjemaah buat 20 ni, zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar yang buat, yang disebut sebagai dia nak mengumpulkan orang, nak mengimarahkan, nak mengajak orang mengimarahkan bulan Ramadan. Itu sangat baiklah, menganjurkan perkara yang baik. Jadi zaman Sayyidina Umar juga, Sayyidina Umar jangan katakan 20 ni bukan sunnah. Yang berjemaah ni, berjemaah di masjid 20 rakaat, jangan katakan itu zaman Sayyidina Umar tu bukan sunnah, bukan sunat, bukan sunnah. Itu juga sebagai sunnah, kerana Nabi sebut dalam hadis Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi apa yang disebut diperkatakan oleh Nabi, yang dibuat oleh Nabi, yang takrirkan Nabi, merupakan sunnah. Dan juga Nabi sebut Khulafah Ar-Rashidin Al-Mahdi. Khulafah Ar-Rashidin Al-Mahdi, sunnah Khulafah Ar-Rashidin Al-Mahdi. Siapa Khulafah Ar-Rashidin? Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman Ali. Itu Khulafah Ar-Rashidin. Apa yang dibuat keputusan ataupun fatwa daripada Khulafah Ar-Rashidin merupakan sunnah. Tak boleh orang kata aku tak nak buat 20 tu zaman Sayyidina Umar, itu bukan sunnah. Itu juga sunnah. Kena ingat tu, dua-dua betul. Jangan berdebat aku nak buat 8. Masalahnya orang yang kata 20 tu dia pun tak buat. Dia tak buat. Ikut mana? Kalau kita mampu untuk buat 8, buat 8. Tak mampu, kalau mampu buat 8, buat 8. Kalau tak tinggal, tak payah buat sampai 20. Itu tak apa. Jangan kata itu tak betul, yang ini tak betul. Itu salah. Dua-dua betul. Kerana Nabi juga buat 20. Nabi balik, tapi Nabi buat lebih lah. Lepas pada balik, lepas 8 rakaat buat berjemaah di masjid, Nabi balik rumah, Nabi tunaikan solat lagi.
Jadi masalah ni orang dulu dah jawab lah benda ni. Kita zaman kita tak payah timbul lah benda-benda macam ni. Benda-benda khilaf ni, benda ni buang masa. Buang masa. Jadi kita tumpu pada ibadah. Kalau kata 8 lah, kita ambil 8. Ada juga orang buat orang kata buat 20 lama. Lama surah. Sebenarnya dia kalau betul ikut daripada imam lah. Ikut daripada imam. Ada yang buat 8 dengan buat 20, dia bukan orang sama ya habis lah. Ikut daripada orang yang bawa lah imam. Kalau baca panjang lama lah habisnya. Mungkin 20 tu boleh kita faham jemaah. Jemaah kita di belakang ni kadang ada apa orang yang tak mampu berdiri lama. Jadi buat ringkas-ringkas. Di sini timbul masalah mengapa berlaku ijma' ulama' sembahyang tarawih 20 rakaat. Padahal dalam hadis Nabi SAW mengerjakan 8 rakaat saja. Jawabnya, Nabi dan sahabat buat di masjid 8 rakaat dan bakinya 12 rakaat lagi mereka sudahkan di rumah masing-masing. Kerana mereka bila balik ke rumah masing-masing ada didengar bunyi suara macam orang mengaji. Itu menunjukkan mereka menyudahkan yang bakinya. Maka itulah perbuatan Nabi dan juga sahabat buat. Apa yang dibuat oleh Nabi, sahabat ikut. Sebab apa Nabi tak buat 20 terus semayang di masjid. Yang Nabi sebut kan, aku takut kalau orang mengatakan semayang tarawih ni fardu, semayang tarawih ni wajib. Wajib. Jadi Nabi tak buat 20 ni di masjid terus. Itu bagi jawapan lah. Persoalan mengatakan mana betul 8 ataupun 20. Nabi buat 8 rakaat bersama sahabat itu, iaitu tidak 20. Kerana hendak memberi peluang keringanan kepada mereka itu. Dan Nabi nak bagi kita ni ringan lah. Keringanan. Keringanan boleh buat 8. 8 rasa tak berat lah bagi kita. 8 tak berat. Yang beratnya itu kalau kata berat ni 2 rakaat pun kan susah nak buat. Jadi kalau orang yang rajin insya-Allah 8 ni tak ada masalah. Berkata Syekh Al-Halimi, rahsia 20 rakaat kerana semayang sunat tarawih yang muakkad pada hari yang lain daripada Ramadan. Sudah ada 10 rakaat, maka dalam bulan Ramadan digandakan lagi 10 rakaat, jadi jumlahnya 20 rakaat. Demikianlah cabutan yang diringkaskan daripada kitab Iqna' Bujairimi juzuk 1. Okay. Jadi kata Syekh Al-Halimi rahsia 20 rakaat tu kerana sembahyang sunat tarawih yang muakkad. Kalau kita kata muakkad ni, muakkad yang biasa kita tunaikan lah, sembahyang rawatib tu kan. Bukan rawatib, rawatib lah. Yang muakkad pada hari yang lain dah ada 10 rakaat. 10 rakaat yang muakkad. Bila dicampur dengan 8 rakaat. 8 rakaat kemudian witir lagi. Dah banyak lah. Banyaknya kita dapat. Mana cukup 20. Ya. Tentang bacaan surah dalam sembahyang tarawih ini terpulang kepada kemampuan masing-masing. Ya. Jika ada upaya elok baca surah-surah 1 juzuk Quran. 1 juzuk Quran pada tiap-tiap satu malam. Pernah kita buat. Pernah buat. Tak mampu kan. Tak mampu. Tapi kalau ada tempat lah mungkin di bandar-bandar
di bandar-bandar, di pekan-pekan, dijemput orang tahfiz, jadi imam bawa satu juzuk, tarawih tu satu juzuk, maknanya cukup 30 malam 30 juzuk, mana khatamlah Quran, 30 juzuk. Saya pernah semayang di masjid Amru bin Al-As, di Mesir ada semayang masjid Amru bin Al-As. Masjid itu terkenal dengan 27 Ramadan. Kalau 27 Ramadan ni memang penuh, macam semayang di Mekah. Macam semayang di Mekah, penuh melimpah-limpah. Malam 27 tu yang menjadi imamnya Syekh Jibril, bukan Malaikat Jibril. Kalau dekat Jibril, Syekh Jibril yang ada, kalau kita beli dia punya dulu kaset lah, CD yang bacaan Quran tu, Syekh Jibril. Syekh Jibril. Dia turun daripada malam 27 Ramadan, bukan Malaikat Jibril, Syekh Jibril. Dia jadi imam. Kami pergi waktu witir tu, 10 malam terakhir witir tu doa kunut, akhir tu doa kunut. Doa kunut saja sejam. Kunut tu sejam. Sejam kunut tu. Kalau orang Arab yang yang kuat tu, sejam tu relax dia. Ada yang bawa bangku, dia kejap diri, kejap duduk, kejap duduk. Tahulah cara dia. Tapi memang imam tu memang ni lah, baca sejam. Pernah orang Malaysia jemput, masjid-masjid di Malaysia jemput Syekh Jibril, jadi imam, dia jadi imam, baca doa, habis semayang tarawih, tengok belakang tu dah banyak dah tak ada lah. Hanya tak ada. Jadi itu ni lah, ikut tempat realiti, ikut kemampuan. Mungkin orang Arab dia suka macam tu, cara. Tapi kita kata 27 tu ada ke orang nak sembahyang? Memang malam 27 tu memang penuh, memang setiap tahun penuh, macam sembahyang di Mekah. Kadang-kadang tak muat, sampai ke jalan, sampai ke jalan penuh, jalan ditutup, sebab sembahyang tarawih. Dan jika tiada upaya baca, kalau tak mampu tadi baca satu juzuk, setiap satu malam satu juzuk. Kalau tak mampu baca qul ya ayyuhal kafirun sahaja lepas Fatihah rakaat yang pertama, dan qul huwallahu ahad lepas Fatihah rakaat yang kedua. Pada tiap-tiap 2 rakaat hingga selesai beberapa rakaat. Orang buat 20 tu nak cepat, baca qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. InsyaAllah cepat habis. Dia berapa kali qul huwallahu, banyak kan. Kata qul huwallahu ni walaupun pendek kan, jangan pandang pahalanya sikit. Qul huwallahu ahad ni orang kalau baca 3 kali kan, sama pahala dengan khatam Quran. Qul huwallahu ahad. Wirid-wirid yang lain itu pun jika ada masa dan hafaz elok dilakukan, jika tidak ada masa atau tidak hafaz tidaklah dimestikan. Macam kalau ada wirid-wirid, contohnya kita ada selawat. Selawat tu nak baca selawat elok lah, baguslah kita berselawat. Tapi kalau semayang di tempat-tempat Arab di Mekah, ada selawat je? Tak ada selawat. Ni kita buat selawat. Jangan pula ada orang katakan, orang semayang di Mekah tak ada selawat, sini buat selawat bid'ah, kata sudah harum. Semuanya tak boleh. Jadi ikutlah, itu antara wirid-wirid lah. Wirid-wirid boleh baca.
Dan juga kita diselangi dengan doa, 4 rakaat kemudian doa. Demikian juga jika tidak terdaya hendak hadir ke masjid atau ke surau dengan sebab ada uzur atau sebagainya, bolehlah dikerjakan sembahyang tarawih itu di rumah. Kalau tak dapat berjemaah, janganlah kecewa pula, aku ni tak dapat nak tarawih, sebab tak lalu nak pergi surau, tak lalu nak pergi masjid. Boleh buat tarawih di rumah. Boleh buat di rumah. Jangan dengan sebab tidak hafaz surah Alhaakumut Takatsur dan lain-lain, atau tidak dapat hadir ke masjid atau surau ditinggalkan langsung, demikian itu rugi. Rugi kalau tak buat. Kalau kita tak boleh berjemaah, tak dapat nak berjemaah, sebab apa? Malam kita bekerja, buatlah sendiri. Buat di tempat kerja ke, mana yang dan lah, mana yang sempat. Kerana tiada menghayati, orang yang tak buat tarawih ni, kerana tiada menghayati bulan Ramadan dan tidak dapat berjumpa Lailatul Qadar yang ditunggu-tunggu. Kalau kita kata nak kejar malam Lailatul Qadar, apa yang kita nak buat? Kalau kita tak buat solat, tak buat solat malam, tak buat solat tarawih, apa kita nak ni? Kita nak Allah Ta'ala gandakan amalan kita. Kalau duduk diam macam mana? Apa yang amalan kita yang boleh digandakan? Jadi cari masa, cari peluang untuk buat solat sunat tarawih ni. Kalau selesai lah solat tarawih, ada soalan tuan-tuan berkenaan dengan solat sunat tarawih? Boleh? Jadi kita dapat juga pahala tarawih tu, dapat juga. Bukan tak dapat. Walaupun kita solat, kita niat qada kan, tapi kita dapat pahala juga. Subuh boleh 2 rakaat. Kalau ikut man, dia kena bangun lah. Dia kena bangun tambah. Kalau dia qada sembahyang isyak contohnya, dia boleh tak buat sembahyang dia boleh, tapi dia kena bangun lah. Dia bangun tambah 2 rakaat lagi. Kemudian sujud tilawah. Maksud sujud tilawah, ataupun kita panggil apa? Sujud sejadah. Sejadah tu mana datang sejadah? Sejadah, surah sejadah. Nama surah sejadah. Saya saja tanya, orang kata sebab sujud tu atas sejadah, nama sujud sejadah. Kalau jawapan bacaan surah sajadah tu. Tapi dia nama betulnya sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud dengan sebab apa? Tilawah ni bacaan lah. Sebab ada tempat yang bacaan kita yang disunatkan untuk sujud. Ya. Kalau kita tengok dalam surah sejadah, contohnya, dia ada, kena tahu tempat sujud tu, dia ada kalimah sujud, kemudian dia ada gambar. Kalau Rasul Utsmani dia ada gambar macam kubah kan, itu disunatkan untuk sujud. Sebagai penutup bab sembahyang sunat ini, saya suka menyebutkan selain daripada sembahyang sunat, ada 2 perkara yang patut diketahui, iaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Ya.
tiap-tiap orang yang membaca Quran atau orang yang mendengar orang membaca Quran, kiranya tiba tentang ayat yang disebut ayat sajadah. Ayat sajadah ada kalimah sajadah, maknanya sujud, seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yaf'alu ma yasha, hingga akhirnya ayat 18 surah Hajj, dan waf'alul khair la'allakum tuflihun, hingga akhir ayat 77 surah Hajj juga. Dia ada kalimah kalimah, dia ada tanda. Buka Quran kita nampak lah tanda dia, ya. Sunat ia sujud sekali, ya. Sujud iaitu sujud tilawah. Jika dalam sembahyang terus sujud, kemudian bangkit semula sambung bacaan atau sembahyangnya, terutama jika imam membaca ayat itu. Jadi bila kalau dalam keadaan semayang, contohnya semayang sujud semayang subuh kan, pagi Jumaat tu, imam baca surah sajadah, sajadah wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam bersujud, makmum belakang pun sujud. Sujud terus, tak payah rukuk, sujud terus, turun, sujud. Sujud sekali, bukan 2 kali, sekali. Kemudian bacalah bacaan ni, nanti kita sebut lah. Kemudian bangun. Bangun tu sambung balik bacaan, ya. Maka dia bukan dikira satu rakaat, dia tak kira satu rakaat. Dia kira apa? Sujud tu sebagai apa? Menghormati ayat tu, bacaan ayat tu, ada kalimah sujud. Dan kalau dalam keadaan bukan semayang, dalam keadaan bukan semayang, maknanya kita baca Quran. Misalnya kita baca Quran atau kita dengar orang baca Quran, dengar ayat sujud tu, macam mana kaedah dia? Kaedah nanti kita akan sebut macam mana cara dia, ya. Adakah boleh sujud terus, kan? Kaedah macam mana nanti akan disebut. 2 cara. Kalau dalam solat tak ada masalah, kalau luar solat. Dan sujud wajib makmum mengikut. Mengikutnya, yakni makmum tidak boleh bertelingkah dengan imamnya. Makmum pelik, apa hal, kan? Imam kita ni, kan, udah lupa ke apa ke, kata, orang rukuk dulu, dia terus sujud, dia dah sujud sekali je tu, jadi dia tak tahu, dia tak ngaji, mungkin baru pertama kali pergi sembahyang subuh kot, contoh pergi sembahyang subuh masjid, dia kata itu sesat tu, katanya. Ada pernah jadi, kan? Pernah jadi, kan? Ada pakcik dulu lah, ada pakcik dulu cerita kat saya, zaman saya dia kata, Ustaz, Allah jahilnya, dia sebut zaman jahilnya, saya pergi sembahyang subuh, kan, dengan kawan, kan, dululah zaman dulu, dia kata balik tu kecoh lah, kan, kecoh. Dia kata masjid tu sembahyang tak betul, kata. Sembahyang tak betul, sembahyang dia kata 3 rakaat, main subuh 3 rakaat, dia kata tak betul. Sebab dia tak tahu yang sujud tu, sujud tilawah, dia kata itu termasuk dalam ni rakaat. Akhirnya orang codik semuanya, jika bertelingkah umpamanya ia tidak ikut sujud, batal sembahyangnya. Kalau makmum tenggan ikut imam, batal sembahyangnya. Dan sebaliknya, jika imam tidak sujud, tiba-tiba makmum sujud pun batal sembahyangnya. Sebab sujud tu sunat, kan? Maknanya yang disuruh ni sembahyang ni ikut imam. Ikut imam. Imam buatlah, kan?
Bukan imam tu buat benda yang bercanggah ya. Manakala imam tak sujud, tak apalah, benda tu sunat. Dan jika di luar sembahyang hendaklah ia bertakbir. Kalau luar sembahyang, contohnya ada orang dengar, orang baca ayat sujud ke, kan? Jadi disunatkan dia bertakbir. Dan dengan takbiratul ihram. Maknanya dia bertakbir dengan takbir, bukan takbir sebut takbir tu. Maknanya bertakbir. Kalau luar, ini yang kita nak bincangkan. Kalau di luar semayang, maka dia dengar orang baca ayat tu, ataupun dia baca Quran kena pada ayat tersebut, jadi dia bertakbir, angkat takbir, macam takbiratul ihram dengan niat sujud tilawah. Dengan niat sujud tilawah, lepas itu terus sujud. Tapi dia ada syaratnya. Dia mestilah ada semayang. Syarat mesti ada semayang. Sebab perbuatan sujud ini merupakan perbuatan solat. Perbuatan solat. Elok ada semayang. Sebab dia bertakbirat ihram. Tak kira takbir dalam keadaan berdiri, kan dia tak sebut. Berdiri, dalam keadaan duduk pun boleh. Tapi dia kemudian dia niatkan, kemudian dia sujud. Sujud tilawah. Dalam sujud itu sunat baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian memberi salam. Kemudian memberi salam, orang tadilah salam. Jangan yang dalam keadaan semayang tadi, semayang tadi dia takbir rakaat, tak dia bagi salam. Orang yang tadi nak dua semayang tadi, dia angkat takbir dengan niat sujud tilawah, kemudian dia sujud, dia baca ayat ni, kemudian dia bangun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kaedahnya, ya. Bukan dalam semayang. Dia baca Quran, Kita takbir. Adabnya takbir itulah. Takbir. Niat sujud tilawah. Kemudian dia sujud. Bagi salam. Kalau orang yang mendengar, dia tak ada semayang, yang mendengar waktu baca ayat tu, dia tak ada semayang, adakah dia boleh sujud? Tak boleh dah. Tak boleh. Tak boleh. Tak dapat pahala dia. Tak ada. Dari baby dulu. Kita sembah lah. Baca balik Baca balik ayat lah. Itu kalau kita ni lah bertembung dengan tu lah. Kalau kaedah tu, maknanya kita bersyarat cukup syarat. Teruslah buat. Kemudian selesai sujud tilawah. Kalau tak dapat ni. Kalau tak dapat ni. Baca je lah. Baca ayat subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh baca. Sujud lah. Nama pun sujud tilawah. Ni ada ni. Mana ada? Kalau mengaji, kita baca ayat tu, kena ayat sujud. Kalau tak nak sujud lah. Kalau tak nak sujud, boleh juga ni, bacalah ni tasbih, kan? Baca tasbih. Macam tadilah tak ada semayang apa, kan? Kita dengar bacalah tasbih, kan? Kalau sampai tu imam dia kena takbir dah nak sujud, kan? Dia baca ayat sejadah tu sampai ayat sujud. Dia kena takbir. Jadi sujud. Dia takbir atau tak payah sujud je tu, daripada berdiri tu ke sujud kan. Dia kena ni lah, dia tak payah takbir, terus sujud. Cuma sebut Allahu Akbar turun tu. Cuma
takbir angkat tangan tak payah. Terus. Dia sebut takbir. Dia sebut Allahu Akbar. Terus sujud. Bangun tak payah ni, tak payah takbir terus. Tak payah. Dia sebenarnya kalau yang takbir tu dia nak membezakan perbuatan rukun tu. Tapi itu bukan rukun. Itu sunat, disunatkan sujud saja. Tak termasuk dalam rukun. Jadi mana imam tak ada tak apa. Kalau imam kena sebut Allahu Akbar je sebab takut orang tak tahu, orang belakang itu ya. Sebab kalau dekat Mekah tu bila baca tu ada yang sujud, ada tak sujud, ada yang rokok. Kalau dia tak turun sujud tilawah, dia rokok aja. Macam mana? Boleh tak? Dia tak faham. Dia tadi awal dia tak faham. Jadi ayat sejadah ni dia tak faham. Dia rokok aja. Dia rokok. Sebab sujud. Dia tak jadi lah. Tapi macam tadilah kalau tak ikut imam, batal lah solat dia tu lah. Dia kata mazhab. Kalau di Mekah tu kita kata mazhab kebanyakan mereka tu mazhab Hambali. Mazhab Hambali dia lain lah cara dia punya ni kan. Jadi mana kalau dia tak turun sujud, dia berhenti tekan rokok, habis lah sembahyang kan? Habis lah kalau dia tak ikut imam. Habis. Sebab dia tak tahu. Tak tahu. Dia tak tahu. Pasal kat imam dia sebut Allahu Akbar. Kalau dia rukuk, dia bangun balik, tak tahu tu Allah alam lah. Tak berani jawab. Ini berlaku. Saya bukan dia tak berlaku. Saya tengok dekat muka tu, dia tak faham. Bila baca alif lam, kita tahulah ini ayat sejadah. Tapi orang tak faham itu ayat sejadah ke apa kan. So dia sampai sujud tu, imam Allahu Akbar, tun sujud. Dia berhenti rukuk je. Kalau imam sambung balik ayat kan. Dia berhenti ini yang berlaku. ke situasi lah, situasi. Dekat Malaysia ada tak? Ada. Dia tak tahu tu. Yalah. Macam tadi orang sujud, dia rukuk. Itu dia kata orang sesat. Mungkin dia tak boleh sujud. Itu soal lain, tak boleh sujud lain. Dia rokok cantik je. Tak, dia tu tak boleh sujud, dia tak tahu. Dengan rokok, itu mungkin lah. Ya. Ini kita orang yang boleh sujud. Ni orang yang sempurna. Orang yang sempurna. Yang tak boleh sujud tu, dia rokok, dia boleh sujud tu, soal lain. Mana yang sempurna. Dia tak tahu tu ya. Dia tak tahu. Kemudian selesai tadi ya. Kemudian yang terakhir sujud syukur ya. Sujud syukur. Syaratnya sama macam sembahyang dan jangan lama selangnya. Jangan lama selangnya. Sujud syukur itu sunat ketika dapat nikmat yang mendadak bagi dirinya atau orang tuanya atau sahabatnya, atau ketika selamat daripada bala bagi dirinya atau orang yang dikasihinya, iaitu satu sujud. Caranya sama macam sujud tilawah di luar sembahyang itu tadi, dan bacaannya pun sama juga. Bacaan sama, cuma niat tu ya. Niat tu. Kalau macam yang tadi sujud syukur ni dia tak ada dalam solat macam tadi ya. Dia di luar solat. Kaedahnya di luar solat. Bacaan tadi, bacaan sujud tu sama. Sujud syukur, baca bacaan tilawah tadi. Sama. Cuma niat ya. Niat tu untuk sujud syukur. Takbir juga. Kemudian sujud. Sekali sujud. Kalau dua kali sujud. Sujud ni jadi sujud apa? Sujud sahwi. Sujud lupa. Sekali sujud. Tu duduk bagi salam. Kena ada wudu. Sebab dia perbuatan solat. Kalau kita tengok hari ni orang main bola kan. Main bola lepas pada gol tu
Sujud terus. Itu di mana dengan pakaian pakaian tak tutup aurat, seluruh pendek. Kemudian kiblat tak ke mana? Kan? Dia kena ngadap kiblat. Air semayang tak ada. Mungkin dia sujud hormat juga. Sujud hormat gembira, tapi tak masuk dalam sujud syukur, ya. Ada orang dia satu trend orang tengok ni dia ikut. Sebenarnya kena tahu juga apa bagaimana cara yang betul. Jari gua je bukan pasti dia juga Ada soalan Puan? Ada? Tak perlu. Tak perlu. Dia sujud dah. Tapi walaupun ada solat sunat syukur, solat syukur. Ya. Tapi yang ni kita bahagikan sujud syukur. Wallahu ta'ala alam. Berhenti sakat ni insya-Allah. Akan datang kita masuk tajuk waktu-waktu yang dimakruhkan sembahyang padanya. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan dalam apa yang saya sampaikan pada malam ni. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang lemah itu daripada diri sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fil mulki wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultani. Allahumma futal 'arifin warzuqna faman nabina wa dhul musali wal amanakatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ilaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.